A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua rakan-rakan media sosial saya, sama ada yang berada di Facebook, di YouTube channel maupun di Instagram. Bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana dapat kita bertemu lagi dalam sesi perkongsian bersama saya demi melahirkan sebuah masyarakat yang bertamadun. Sebelum itu, saya minta rakan-rakan di Facebook, YouTube channel dan juga di Instagram untuk like, subscribe dan share segala media sosial yang saya ada supaya kita dapat sama-sama berkongsi kebaikan dengan orang-orang lain. Baik, jadi perbincangan kita seterusnya pada kali ini lebih menjurus ke arah perjalanan kehidupan. Tajuk yang ingin kita bincangkan adalah bagaimana mahu membina matlamat dalam hidup. Ini perkara penting yang selalu dibicarakan oleh orang ramai, tapi kita tidak mampu untuk menyusun matlamat hidup kita supaya perjalanan hidup kita ini berjalan dengan lancar. Kita kena sedar bahawa kehidupan kita ini adalah faktor kebersamaan, kasih sayang di antara ibu dan bapa kita. Hakikatnya, kewujudan kita sekarang ini bukanlah kebetulan, tetapi ialah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang pasti, kita tidak mengetahui di manakah titik terakhir kehidupan kita, bilakah titik terakhir kehidupan kita. Yang pasti, selagi kita masih hidup, kita perlu teruskan kehidupan kita. Bila kita nak meneruskan kehidupan kita ini, yang tempoh yang agak panjang, ada orang yang umurnya 90 lebih, ada yang umurnya 100 lebih dan sebagainya. Moyang saya dulu umur dia 101. Dan hidup yang sangat panjang. Tapi adakah kita mahu menjalani kehidupan kita ini dengan keadaan yang biasa-biasa, ataupun kehidupan kita ni yang paling penting sekali tanpa arah tuju selama 101 tahun, selama 90 tahun. Sekarang ni kita hidup di dunia mungkin baru umur 20-an, baru 30-an. Jika umur kita masih panjang, ada 50 tahun lagi, ada 30 tahun lagi untuk kita teruskan kehidupan kita. Tapi bagaimana kehidupan kita jika tidak ada arah tuju daripada kehidupan ni? Kita nak bergerak ke mana, kita nak move ke mana tanpa arah tuju. Sebuah organisasi pun kalau dia tak ada matlamat, kalau dia tak ada arah tuju, organisasi itu pun tak lama lagi akan lumpuh. Oleh yang demikian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada satu kisah yang saya nak ceritakan pada tuan-tuan dan puan yang menunjukkan betapa pentingnya arah tuju dalam kehidupan. Okay? Seorang tokoh perhotelan, ni western, barat, Conrad Hilton, dia sangat terkenal dalam membangunkan hotel-hotel di barat. Okay? Tapi pada zaman kemerosotan ekonomi tahun 1929 dahulu, beliau juga mengalami kemerosotan yang amat besar. Okey, apa yang berlaku? Hotelnya dilelong, okey, kedai dobinya dicagarkan, bahkan dia terpaksa meminjam daripada budak penjaga pintu untuk membeli makanan. Ini zaman kemerosotan Conrad Hilton ni, yang kini menjadi legenda dalam perhotelan. Tapi satu masa tu, Conrad Hilton ni, masa kemerosotan ekonomi itu, dia terjumpa dengan satu gambar, iaitu gambar hotel Waldorf. Waldorf yang mempunyai 6 dapur, 200 orang tukang masak, 500 orang pelayan dan 2000 buah bilik. Okey, hospital dan larasan kereta api persendirian. Ini hotel Waldorf. Waldorf. Hilton kemudian memotong gambar tersebut daripada majalah dan menulisnya di atas meja dia. Bila dia dah startkan balik perniagaan dia kecil-kecilan, dia tampal dekat atas meja dia gambar tersebut. Yang dia tulis, yang terhebat daripada yang lain. Ini ditulis bersama dengan gambar tersebut. Jadi perniagaan dia pun mulalah menunjukkan perkembangan sedikit demi sedikit. Mula-mula mejanya kecil, lepas tu bertambah jadi besar, bertambah besar meja dia jadi besar bos punya meja. Tapi dia tetap tidak meninggalkan gambar dan tulisan yang dia dah tulis tu di bawah pelapik meja dia, yang ada cermin-cermin di bawah pelapik meja. Hari-hari bila dia bekerja, hari-hari bila dia melakukan tugasan dia sebagai pengurus hotel, dia lihat gambar tersebut. Akhirnya
18 tahun kemudian, dalam bulan Oktober 1949, Andre Hilton membeli Hotel Waldorf tersebut. Nampak? Okey? Jadi, apa yang kita nak ceritakan di sini adalah bahan rangsangan untuk membina sebuah matlamat hidup itu perlu. Okey? Hari-hari Conrad Hilton ni, dia tengok hotel yang dia minat ni, hari-hari dia tengok. Okey? Sehinggalah dia capai matlamat yang dia nak itu. Hingga berjaya 18 tahun kemudian. Begitu juga dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Hari-hari dia tengok peta kota Konstantinopel itu. Hari-hari dia tengok dan dia impikan, dia bayangkan, andaikan dia dapat merempuh gate tersebut, gate terbesar, tebal gate kota Konstantinopel itu, dan berjaya menawan kota tersebut. Ini hari-hari bahan rangsangan yang mendorong kita untuk mencapai matlamat tersebut. Okey? Jadi, dengan adanya matlamat, kita mampu bergerak dalam kehidupan dengan cara yang lebih hebat. Kita mampu bergerak dengan kehidupan ini dengan lebih pantas, dengan lebih cergas. Bayangkan kita naik motor, nak pergi ke satu pasaraya, dan juga satu lagi kita naik motor, tak ada nak pergi mana-mana. Nak jalan-jalan saja. Mana yang lebih pantas untuk kita bawa motor? Mana yang kita drive motor tu lagi laju? Yang nak pergi ke pasaraya ataupun nak pergi berjalan-jalan? Pastinya yang nak pergi pasaraya. Sebab nak pergi beli barang, dah ada arah tuju. Yang kita nak berjalan-jalan ni, kita tak ada arah tuju. Jadi kita santai. Rupanya dalam roundabout yang sama. Jadi kita tak move ke mana-mana. Jadi ini merugikan kehidupan kita. Jadi saudara-saudari, anak-anak muda yang juga menonton, kita mesti ada satu matlamat yang kita kena tetapkan dalam hidup kita. Yang dulu-dulu, masa zaman di sekolah Hajah Hatu dulu, cikgu-cikgu tanya setiap tahun, 3 cita-cita kita yang perlu ada. Cita-cita yang pertama, kedua dan ketiga. Kenapa bila masa sekolah menengah, bila kita dah mencapai kematangan, akhir balik dan sebagainya, kita tak ada cita-cita yang jelas. Kita tak ada minat kita yang kita nak capai. Salah satunya faktor kerana kita tak kenal identiti diri kita yang sebenar. Jadi ini, kita kena rujuk pada kaunselor-kaunselor, apa yang kita minat melalui ujian-ujian personaliti yang kita dah tetapkan. Jadi, itu satu. Ada satu teori yang senang untuk kita nak cipta matlamat hidup, iaitu akronim SMART. Okay, SMART. Kalau dalam buku pengurusan bisnes, perniagaan, semuanya akan menggunakan teori SMART ni lah. Kaunseling pun akan menggunakan teori SMART ni untuk mencapai sasaran yang kita dah tetapkan. Baik, yang pertama, spesifik. Spesifik. Yang ini detail. Apa tujuan kita, hidup kita, matlamat kita tu mesti spesifik yang sangat jelas. Okay, Lewis Walker. Ni bekas Presiden Institut Jururunding Kewangan berdaftar di Amerika Syarikat. Okay, dia memberikan satu perkara yang mesti dielakkan dalam membuat sasaran. Jangan buat matlamat dan sasaran yang kabur. Itu dia. Beliau kata apabila saudara berniat hendak memiliki sebuah kabin di atas bukit atau suatu masa nanti adalah kabur. Okey, ini kita merujuk kepada T. SMART tu ada T belakang dia, time. Bila kita nak capai sasaran kita, kita kena bagi tahu. 18 tahun lagi, 10 tahun lagi, 5 tahun akan datang lagi. Ini yang kita nak letak. T mesti ada spesifik tempoh untuk kita mencapai sasaran tersebut. Suatu masa adalah kabur. Begitu juga bukit. Bukit nak capai, nak buat kabin dekat satu bukit. Bukit mana? Itu pun kabur. Jadi dia kena ada spesifik lah untuk membuatnya. Okey? Tetapkan kos dan sebagainya. Ini detail dia. Okey, lepas tu measurable, yang boleh diukur. Seperti saya kata tadi, saya nak jadi pelajar yang cemerlang. Cemerlang aja. Apa maksud cemerlang? Dari segi akhlak pun cemerlang, dari segi dapat 9A pun cemerlang. Okey? Dari jadi pemain sepak takraw yang menang peringkat MSSM pun menang. Kan? Jadi mana nak ukur? Pelajar cemerlang dari segi sahsiah, iaitu kehadiran 100% ke sekolah. Ni measurable, boleh diukur. Okey, kalau ada tempoh ke sekolah tu 70 hari, 70 harilah kamu datang ke sekolah. Menjadi pelajar cemerlang dalam tempoh menjadi pelajar cemerlang iaitu 9A dalam SPM. Ini measurable. Okey, menjadi pemain sepak takraw yang terbaik iaitu mendapat pingat emas dalam peringkat MSSS Selangor dan sebagainya. Ini measurable. Ketiga, achievable. Achievable ni iaitu yang boleh dicapai. Sasaran yang kita letak ni pastikan yang kita boleh capai
dengan kadar yang tertentu. Okay, dan satu lagi smart tu, R tu relevant ataupun realistic. Itu maknanya yang boleh dicapai dan relevant. Okay, bayangkan kalau kamu meletak cita-cita yang tak boleh dicapai. Okay, anak-anak muda letakkan yang memang agak-agaknya sukar untuk dicapai, memang susah lah. Jadi letak yang betul-betul boleh dicapai. Cita-cita ni, arah tuju ni, dia memang mustahil. Nampak macam mustahil, tapi mesti diletakkan ke arah-arah seakan-akan untuk boleh dicapai. So, pentingnya menuju sebuah kehidupan yang ada matlamat. Pentingnya awak ada goal, awak ada matlamat dalam kehidupan. Nak kahwin? Bila umur nak kahwin? Okey? Berapa mas kahwin, apa hantaran yang awak nak mampu tetapkan? Ni sasaran yang awak boleh letak. Pastikan sebelum tetapkan nak kahwin tu, dah ada calon. Ingat pesan Peter Drucker, okey? Pesan dia untuk penutup hari ni ialah cara yang terbaik untuk menjangka masa depan ialah dengan mencipta masa depan. Tidak ada siapa manusia yang mampu menghalang usaha saudara, anak anda semua untuk berjaya melainkan diri anda sendiri. So, kita tak tahu masa depan kita macam mana, tapi kita boleh cipta masa depan tersebut. Orang kata, ni dialog orang zaman-zaman orang kita lah. Aku pun tak tahulah apa nak jadi dengan aku 10 tahun akan datang. Why not? Kita ubah dialog tersebut. InsyaAllah 10 tahun akan datang, aku akan menjadi seorang pensyarah yang terbaik. Aku akan menjadi seorang tokoh usahawan yang berjaya. See? Daripada kamu tak nampak masa depan kamu, kamu dah bina satu masa depan. Capai, tak tercapai, bergantung kepada usaha kita sendiri. Sekian, itu perkongsian saya untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.